Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun. Oke. Oke, baik. Selamat datang ke kelas pagi ini, iaitu kelas TKRS. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya, ini apa yang Maulana nak ajar antum adalah Maulana nak kongsikan tajuk tali temali. Kalau dekat buku teks 3RS muka surat 62. Okey, Maulana keluarkan daripada buku teks, Maulana tulis dalam slide. Jadi sebelum ni Maulana just takat gambar je, tapi hari ni Maulana tuliskan PowerPoint untuk antum. Lagi mudah untuk antum faham sebab buku tu banyak sangat. Ini Maulana keluarkan secara ringkas lah. Okay, apa yang antum perlu tahu adalah jenis-jenis ikatan yang ada dalam TKRS. Okay, ini merangkumi tajuk tahun 4 dengan tahun 5. Kemudian last kali baru ada tajuk tahun 6. Okay, jom kita tengok apa yang ada pada tajuk tali temali. Okay. Sebelum kita pergi kepada tali temali, kita tengok apakah berkaitan tali temali dengan ayat-ayat Al-Quran. Okey, ini adalah surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Apakah maksudnya? Barang siapa yang ingkar kepada taghut, okey, maknanya dia tidak mengikut taghut ataupun amalan-amalan taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali Allah yang tidak akan putus. Okey, perkara-perkara taghut ni lah perkara-perkara yang membuat keputusan menggunakan hawa nafsu. Perkara taghut lagi ialah menyembah api, menyembah matahari, menyembah berhala. Itu perkara-perkara taghut. Sesiapa yang meninggalkan perkara-perkara taghut ni, okey, maknanya sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali Allah yang tidak akan putus. Okey, itu dari segi berkaitan dengan ayat Al-Quran dengan tali temali. Kita terus kepada matlamat pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah campur dengan kemahiran hidup. Okey, kemahiran hidup ni TKRS lah. Sama dengan Muslim sejati. Okey. Ikatan iman di dalam hati adalah benteng menempuh segala halangan dan cabaran. Ikatan ukhuwah dapat mempertautkan hati kita bersama. Okey, bila ada kemahiran hidup ni, okey, dia akan menguatkan kita punya iman dan ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Ya, saling tolong-menolong dan sebagainya, itu adalah menguatkan kita punya ikatan ukhuwah antara satu sama lain. Ya, ada apa dengan tali? Okay. Tali ni ada 5 bahagian, iaitu gadget perkhemahan, kita dah belajar dah minggu lepas. Okay, sukan rekreasi, ni kita nak belajar hari ni, sukan rekreasi. Menyelamat dari segi kebomboan, okay, ada juga dalam buku, nanti kita akan belajar. Perindustrian dan juga hiasan. Okay. Hari ni kita nak belajar ni, rekreasi. Sukan rekreasi. Okay, objektif tali temali. Objektif tali temali adalah antum perlu tahu. Okay, antum perlu tahu apa yang antum perlu tahu, nama tali, cara membuat ikatan dan juga bentuk hasilan. Yang kedua, antum perlu faham tentang kegunaannya dan juga faham tentang
keperluan. Kenapa antum ikat tali macam tu? Kenapa antum perlu buat tali macam tu? Adalah kegunaan. Antum perlu faham tentang kegunaan. Okey, 01 pengenalan. Ini pengenalan tali. Apa itu tali? Apakah perbezaan antara ikatan dan simpulan? Atau selalu dengar kan ikatan. Kejap-kejap malah sebut ikatan. Kejap-kejap malah sebut simpulan. Jadi kita dapat tahu apa beza. Yang ketiga, berikan jenis tali yang sentiasa digunakan. Yang dekat sekolah tu, yang mualim buat aktiviti tali tu, yang warna putih tu, apa nama tali tu? Apa jenis tali tu? Suara daripada Damia. Okey, boleh mute Damia dulu. Apa itu tali? Okey, apa itu tali? Iaitu untaian panjang yang dibuat dari pelbagai bahan untuk berfungsi menjerat, mengikat, menarik, menambat dan menggantung. Asalnya dibuat daripada bahan semula jadi, akar pokok, kulit kayu, bulu haiwan, sabut kelapa dan juga jerami. Sekarang daripada bahan sintetik dicampurkan dengan kimia. Okay, sekarang ni tali-tali yang guna tu adalah dibuat daripada bahan sintetik dicampur dengan kimia. Dah tak ada dah sekarang akar pokok, guna tali akar pokok, nak buat ikatan, nak buat simpulan guna kulit kayu, bulu haiwan, sabut kelapa, dah tak ada dah. Sekarang semua tali yang diperbuat daripada bahan sintetik dan dicampur kimia. Tiada catatan sejarah yang menyatakan siapa yang pencipta tali dan bilakah mula digunakan. Tali telah digunakan selama 5,000 tahun dulu di Mesir dan telah dijumpai semasa penggalian kubur-kubur lama ataupun makam-makam lama. Okey, dia tak bagi tahu pun siapa pencipta tali dan bila dimulakan, mula digunakan tak. Tapi yang dijumpa penggunaan tali ni dah 5,000 tahun dulu dah. Okey. Prinsip asas berkenaan dengan tali. Okey, atau kena ingat 4 perkara ni. Kadang-kadang ada soalan dalam peksa, berikan prinsip asas tali. So dia bagi 4, kemudian dia bagi satu yang lain. Atau kena pilih betul-betul lah. Yang pertama simpulan ataupun dipanggil knotting. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun kena hafal. Yang kedua ikatan. Ikatan. Bahasa Inggeris dia adalah lashing. Ni. Ikatan ataupun lashing. Yang ketiga, nak sebut sambat boleh, sembat boleh, sembat pun boleh. Tapi muallim selalu sebut sembat. Ataupun bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya splicing. Okay, nombor 4, mematikan hujung tali dipanggil whipping. Okay, whipping. 4 itulah prinsip asas tali, simpulan, ikatan, sembat, mematikan hujung tali. Itu adalah prinsip asas. Seterusnya, perbezaan. Apa beza 4 benda ni? Qayyim, Danish, apa beza 4 benda tadi tu? Apa beza simpulan, ikatan, sembat dengan hujung tali? Bezanya adalah, simpulan tengok. Diikat pada tali. Tali dengan tali diikat sama-sama, disambung dan sebagainya, itu dipanggil simpulan. Tali yang kecil lah. Tali yang kecil berjumpa dengan tali yang kecil dipanggil simpulan. Kalau ikatan pula, diikat pada benda. Tali dengan kayu ataupun tali dengan buluh. Bila digabungkan dan kita buat satu simpulan dipanggil ikatan. Tali yang sederhana ataupun besar boleh. Kecil boleh, sederhana boleh, besar pun boleh.
Okey, sembat ni apa dia pula? Sembat. Sembat ni menyambung dua tali. Menyambung dua tali. Okey. Yang keempat, hujung tali diikat agar tidak terburai. Maksudnya nak simpan tadi tu lah. Dipanggil hujung tali. Ambil UPS tu. Tuan perlu tahu dua benda je lah. Atau perlu tahu dua benda je. Simpulan, beza simpulan dengan beza ikatan. Ingat, simpulan tu adalah diikat pada tali. Dia tak ikat pada benda. Tapi kalau ikatan ni diikat pada benda. Tali dengan tali, simpulan. Tali dengan benda ataupun tali dengan kayu adalah ikatan. Okay, jenis tali. Ni antum kena tahu. Antum jangan tengok tali je, antum kata, okey itu tali. Antum tengok benda yang panjangnya, itu tali. Tak boleh, okey. Yang pertama, tali nylon ataupun bahasa Melayunya nilon. Okey, yang mana satu tali nilon? Tali nilon ni yang ni. Yang ni. Yang ni lah yang tu selalu guna kat sekolah. Yang warna putih tu dipanggil tali nilon. Okey. Tali nilon. Paracord. Okey, tali paracord. Tali paracord ni yang selalu orang guna untuk panjat gunung, orang guna untuk turun daripada helikopter dan sebagainya. Okey, ni tali paracord. Yang ketiga, kern mantle. Okey, kern mantle ni tali yang dia diperbuat daripada kain lah. Ini. Kern mantle. Okey, yang keempat, polyester. Polyester ni tali jerat. Ini. Tali ni polyester. Okey, tali ni agak keras. Okey, webbing pula. Webbing ni adalah tali macam ni. Ataupun tali beg antum tu. Tak apa Alia. Okey. Webbing ni tali beg antum tu, yang tali lebar tu dipanggil tali webbing. Ataupun tali pinggang banin tu dipanggil tali webbing. Tali yang lepeh lah. Tali dia bukan bulat, dia lepeh. Lepeh, petak. Itu dipanggil tali webbing. Okey, seterusnya. Jenis ikatan dan simpulan. Ingat, ikatan adalah tali dengan benda. Kalau simpulan, tali dengan tali. Senang je, ini silibus tahun 4 dulu. Okey. Buku sila ataupun bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya adalah reef knot. Ni yang selalu antum buat kiri atas kanan, kanan atas kiri. Okay, tengok gambar dia betul-betul macam mana dia buat buku sila. Okay, buku sila ni tali dengan tali. So kalau tali dengan tali maknanya dia simpulan. Ikat dua utas tali yang sama tebal. Sama tebal Buku sila ni dia yang sama jenis tali dan sama tebal. Sering digunakan dalam aktiviti batu mula kerana cepat dibuka. Kalau antum nak guna kain anduh tu kan, contoh nak ikat tangan orang patah tangan tu kan. So bila ikat kat belakang tu, yang simpul kat belakang tu adalah panggil simpul buku sila. Yang kedua, manok. Manok ni famous. Okey. Setiap benda yang kita nak buat gadget, gadget adalah ikatan sebab tali dengan benda. Jadi kalau kita nak mulakan gadget, kita nak mulakan ikatan, kita kena guna ikatan. Dengar. Boleh. Bagus. Okey, menggunakan simpul manok. Macam mana nak buat manok ni? Bentuk dia macam ni. Jadi ada gambar yang cara-cara nak buat. Ni bentuk simpul manok. Kalau buku sila macam ni. Sila tali dengan tali. Kalau manok, tali dengan benda. Sebab nampak dia ada tali, dia ada kayu. Itu dipanggil ikatan manok. Diikat tali pada sesuatu tiang ataupun balak, senang diikat dan tidak mudah terungkai.
untuk memulakan dan mematikan sesuatu jenis ikatan. Nampak Maklim ada ajar tak? Maklim ada ajar masa kelas sebelum-sebelum ni? Okey. Kalau Ada. kita nak mulakan ikatan, mano. Dan kita nak matikan ikatan pun, mano. Ingat tak? Ingat. Kan? Jadi siku mano ni famous. Nama bahasa Inggeris dia adalah cleft hitch. Okey, cleft hitch. Simpul. Bukan simpul, ikatan mano. Atau kena bezakan. Kalau buku sila, simpul buku sila. Kalau mano, ikatan mano. Kenapa Malik cakap macam tu? Sebab manok ni tali dengan benda. Kalau buku sila, tali dengan tali. Tu beza. Okey, yang ketiga, bunga keti. Bunga keti. Bunga keti ni menggunakan tali dengan tali ke tali dengan benda? Tali dengan tali. Tali dengan tali. Kalau tali dengan tali, simpul ke ikatan? Simpul. Tali dengan tali, simpul. Okey, tali dengan tali, simpulan ataupun simpul. Nama bahasa Inggeris dia sheet band. Sheet band. Okey. Ikat dua utas tali yang sama tebal ataupun tidak sama tebal. Boleh nak sama tebal boleh, tak sama tebal boleh. Tak nak yang sama jenis pun boleh. Ikat tali ke seutas gelung tali dan sering digunakan mengikat bendera. Cuba bayangkan. Dia kata sering menggunakan untuk mengikat bendera. Tapi menggunakan bunga keti. Macam mana ni? Macam mana? Situasinya adalah, bila ada tali yang panjang dekat tiang tu, kemudian antum nak letak bendera. Bila bendera tu dia ada hujung dia, ada tali untuk ikat dekat benda lah. Jadi bendera punya tali tu nak ikat kepada tali untuk kita tarik bendera tu. Inilah function dia bunga keti. Dia berbeza dengan buku sila. Buku sila tali yang sama jenis, tali yang sama tebal, tali yang sama. Tapi kalau bunga keti, dia berbeza. Nak sama jenis pun boleh, tak sama tebal pun boleh. Itu dipanggil bunga keti. Jadi kalau tali dengan tali dipanggil simpulan ke ikatan? Simpulan. Sebab tali dengan tali. Okey, nombor 4, tindih kasih. Nampak nama dia memang berkasih-kasih betul Dia tindih, lepas tu kasih pula tu. Salah kena tindih. Ataupun bahasa Inggeris dia bowline knot. Bowline knot. Bowline knot ni membuat gelung tali yang tidak akan tergelincir keluar pada hujung tali ataupun terjerut. Maknanya buat tali ni dia tak akan terjerut lah. Kalau antum letak leher kucing pun, tali ni tak akan tidak akan tergelincir keluar pada hujung tali. Maksudnya leher kucing tu tidak akan terjerat ataupun terjerut dengan simpulan yang antum buat ni. Okey. Sering digunakan untuk kerja menyelamat. Kalau menyelamat ni contohnya kita jumpa orang lemas, lepas tu bomba datang, macam mana bomba selamatkan? Bomba akan buat simpulan tindih kasih ni besar-besar, kemudian bomba akan masukkan tali dia dekat badan orang tu, dekat pinggang, dekat dada dia tu untuk tarik orang. Bomba akan menggunakan simpulan tindih kasih. Itu function dia, kegunaan dia. Yang tadi tu untuk bendera bunga keti, yang ni untuk penyelamat. Sebab kalau kita buat tindih kasih ni, bila kita letak dekat badan orang, dia tak akan terjerat ataupun tidak akan terjerut. Guna ke semua benda? Dia akan ada kegunaan untuk semua benda ni. Setiap simpulan yang kita buat, setiap ikatan yang kita belajar, ada kegunaannya. Nombor 5, simpulan pengail. Kenapa dia panggil simpulan pengail? Kenapa dia tak panggil ikatan pengail? Kenapa? Sebab tali dengan tali. Nampak? Warna merah tu tali, warna biru tu pun tali.
Bahasa Inggeris dia fisherman's knot. Fisherman, pengail fisherman, pengail. Kan? Pemancing lah panggil, pemancing. Menyambung tali yang licin sama ataupun berlainan jenis. Maknanya tali tu terputus. Okey, bayangkan Muallim punya tali. Muallim tak ada tali pula, nak buat sebagai contoh. Okey. Bayangkan Muallim ada tali warna hitam. Okey, ni wire. Tali wire. Kemudian Muallim ada tali warna hitam juga. Okey. Tali ni putus. Jadi Muallim nak guna dia bagi panjang. Macam mana Muallim nak sambungkan dia? Kita tak boleh nak ikat sesuka hati je. Bila ikat sesuka hati tu, dia akan tercabut. Dia akan terputus. Dia akan terbuka balik. Jadi macam mana kita nak sambung? Kita buat langkah nombor 1 dengan nombor 2 ni. Ya. Okey, langkah nombor 1. Langkah nombor 1, kita letak dulu tali. Bagi sambung macam ni. Tali tu bentuk macam ni. Okey, kalau antum tengok dekat gambar Muallim dekat skrin. Okay. Hujung tali ikat dekat tali yang lain. Tali yang kena ikat tu ikat dekat tali yang diikat. Bila dah ikat, tarik je. Yang ni tarik ke sini, yang ni tarik ke sini. Dah bersambung tali. Okay, fisherman knot ni untuk menyambung tali. Nombor 6, simpul pulih. Bahasa Inggeris dia ship shank. Ship shank. Okay. Yang tadi fisherman ataupun pengail untuk sambung. Yang ni simpul pulih untuk memendekkan tali tersebut. Okay, ship shank ni untuk memendekkan tali tanpa kita potongkan dia. Tali tu panjang sangat lah. Selalu kita guna tali yang panjang-panjang ni kita sayang nak potong. Tali ni panjang sangat lah. Macam mana nak pendekkan? Dia tali ni satu je tali dia. Okay, kita buat Z. Okay, kemudian kita simpulkan dekat hujung Z. Kalau tu tengok betul-betul, boleh buat lah. Menguatkan tali yang kurang kuat atau rapuh. Ya, selain daripada memendekkan tali, dia boleh menguatkan tali. Kita nampak tali tu macam api, dah repuk, dia nak putus je kan. Kita boleh buat cara macam ni. Nombor 7, angka 8. Paling senang. Antara simpulan yang paling senang adalah angka ke-8. Jadi yang paling senang ni angka 8, apa function dia? Digunakan untuk mematikan simpul pada tangkal. Okay. Asas untuk ikatan mendaki. Sebagai ikatan sementara di hujung tali agar tidak terburai. Ni termasuk dekat sini tadi. Angka 8 ni termasuk dekat bahagian whipping ni. Okay. Okay, sambung. Angka 8 tadi. Senang je. Okay. Menggunakan satu tali juga. Nampak? Dia nampak macam nombor 8 kan? Padahal dia pusing-pusing je. Pusing, masuk balik. Last sekali, simpulan. Nama dia simpul belit. Simpul belit. 2 punca. Simpulan mudah untuk diikat pada tiang, mata kail, pancang ataupun pokok. Tali ini akan bertambah tegang dengan menggunakan kekuatan pada simpul itu. Contohnya kita pasang kemah, kita tak nak bagi kemah kita terbang. Kita akan letak pancang dekat tepi kemah kita. Kemudian kemah kita tu kita ikat tali dan tali tu kita pegang dengan pancang yang kita letak tu. Sebab tak nak bagi, kalau angin kuat ke apa semua tu, tak nak bagi kemah kita terbang. Simpul belit ni lah digunakan. Daripada tali kemah tu, kita ikat pada pancang ataupun kita ikat pada pokok menggunakan simpul belit. Okey. Jadi kalau Zoom ni habis, masuk balik tau.
Nombor 3, 0.3. Tadi 0.1 prinsip asas. Nombor 2 jenis simpulan dan ikatan. Dan nombor 3 jenis ikatan. Okey. Yang ni lah dekat buku teks antum tahun 6 tu. Buku teks antum tahun 6 buku surat 62. Buku surat 62. Ha. Buku teks buku surat 62. Okay, ni boleh keluarkan balik supaya antum lebih faham. Okey. Yang pertama, sebelum boleh pergi ikatan silang gunting ni, atau kena tahu jenis ikatan yang diikat pada benda So maknanya dia mesti menggunakan tali dan benda. Benda tu termasuklah kayu, termasuklah buluh. Okey, benda-benda yang panjang lah untuk kita buat gadget. Yang pertama, bila kita ada tali dan kita ada kayu, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat ikatan silang gunting. Silang gunting. Okay? Bukannya ikat menggunakan gunting tak. Tapi menggunakan ikatan silang gunting. Macam mana nak buat dia? Ikatan ini digunakan untuk mengikat kayu yang selari untuk membuat jambatan, menara ataupun kita nak buat gadget. Okay. Cara-cara dia, macam mana cara-cara nak buat silang gunting ni? Mula dengan ikatan manok. Okay. Okay, mulakan dengan ikatan manok ni. Kayu sebatang kayu, mula buat manok dulu dekat sebatang kayu. Ni cara langkah pertama. Okay. Bila dah ada simpul manok, lilitkan tali pada batang-batang kayu dengan kemas. Okay, menggunakan tiga kayu. Ini yang kita buat kat sekolah masa tu. Yang terbarunya yang kita pernah buat kat sekolah. Kan, kita buat. So maknanya kita baringkan tali, kita baringkan kayu dulu 3. Okay, sebelum kita nak baringkan tu, kita kena buat manok dulu dekat sebatang kayu. Okay, bila dah buat manok, baringkan kayu, kita lilitlah atas bawah ni. Atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas. Kita selang-selang je. Okay. Bila dah habis tali tu, dah buat dalam 6 ke 7 round, selang-selang seli kan. Selang seli pada kayu tu. Lepas tu, kita letakkan dekat tengah-tengah juga. Bagi kuat tali tu. Itu dipanggil silang gunting. Bila dah siap apa semua, dah simpan tali apa semua, barulah kita angkat dia dan kita kepak dia bagi dia jadi 3 batang. Jadilah tripod. Okay, jadilah tripod. Okay, silang gunting ni untuk apa? Untuk membuat jabatan, untuk buat menara, untuk buat gadget, iaitu tripod. Okay, yang kedua, rope ladders. Rope ladders. Okay, rope ladders ni apa dia? Rope ladders ni simpulan jenis ini sangat berguna dalam kerja-kerja memanjat. Simpulan ini juga boleh dibuat sebagai tangga. Hanya menggunakan ikatan manok untuk membina rope ladders. Okey. Sama juga, setiap sebatang kayu tu buat manok. Ni Muklim tunjuk gambar ni sebagai langkah-langkah macam mana kita nak buat manok. Buat dulu manok dekat sebatang kayu. Bila dah jumpa sebatang kayu tu, buat lagi manok dekat kayu yang lain. Okay. Jadi bila kita angkat tali dengan kayu tu, kita angkat, jadilah tangga. Ni contoh kan, tak besar sangat gambar dia. Kalau panjang tu antum boleh tengok lah dekat muka surat 64.
464 buku teks, boleh nampak jelas. Dia gunakan simpul manuk dengan kayu je. Jadilah rope ladders. Okay. Nombor 3, single snake lashing. Single snake lashing. Apa benda single snake lashing ni? Lilitan ini berguna bagi mengikat kayu untuk membuat gadget. Cara-caranya adalah ia dimulakan dengan ikatan seraya. Ikatan seraya ni. Ikatan seraya. Ini ikatan seraya. Ni seraya, ni seraya. Okey, tu seraya. So maknanya cari 2 batang kayu dulu, lepas tu buat ikatan seraya. Okey, bila dah habis ikatan seraya, buat simpul manuk yang baru. Buat simpul manuk baru. Lepas tu lilitkan kayu dekat atas dia. So ini adalah single snake layer. Kalau double snake layer pula macam mana? Caranya sama. Guna simpul manuk juga apa semua, caranya sama. Bezanya adalah dia ada 2 belah. Kalau single snake, sebelah aja. Kalau double snake, dua-dua belah. So maknanya kalau dua-dua belah ni lebih kuat dan lebih ketat. Caranya sama. Bezanya dia tambah sebelah aja. Single dengan double. Okey, last sekali untuk simpulan, iaitu untuk ikatan, iaitu tripod lashing. Cara yang sama seperti silang gunting, cuma ia menggunakan 3 batang kayu. Boleh mulakan ikatan simpul manuk dan matikan dengan simpul manuk juga. Ikatan ini sesuai untuk membuat gadget, menyokong alatan memasak dan banyak lagi. Ini tripod lashing macam tadi. Okey. Penting. Ini tripod lashing. Ini cara buat silang gunting. Okey, ini silang gunting. Lepas tu ni tripod lashing. Okey. Lepas tu kegunaan dia bawah tu. Ini kegunaan dia. Nak jadi wash basin boleh, nak jadi watering station boleh, nak jadi towel rack pun boleh. Nak jadi rak kasut pun boleh. Nak buat kata ampaian baju pun boleh. Dengan menggunakan tripod ni. Tapi tripod yang terbaru sekarang, zaman moden sekarang dia, tripod dia untuk handphone je kan. Untuk handphone dengan kamera je. Zaman-zaman dulu sebelumnya orang guna untuk handphone, orang guna untuk kemaran hidup dulu. Untuk orang kata sidai baju apa semua kan. Sekarang orang dah tak guna benda tu untuk sidai baju. Sekarang orang pasang kabinet dekat luar rumah, pasang tali apa semua, sidai baju. Ataupun beli terus ampaian dekat kedai perabot kan. Tapi zaman dulu-dulu ataupun bila kita nak pergi dekat tapak perkhemahan dan sebagainya, dah tak dapat dah semua benda tu. Macam mana kita nak bawa ampaian daripada rumah nak pergi ke tapak perkhemahan? Jadi inilah kegunaan dia. Sebab itulah antum kena tahu dan antum kena belajar buat. Supaya satu hari nanti antum pergi perkhemahan, antum tersesat. So maknanya bolehlah hidup walaupun sesat. Okay. Lagi masuk balik tau. Berapa minit je tinggal? 1 minute less than. Lagi masuk balik. Apa yang baru masuk? Oh, ada Irfan. Okay, lagi masuk balik. Kita ada lagi satu tajuk, satu